tak tahu. Nak cakap apa tak tahu. Hanya menunggu masa, baki 38 penduduk di rumah flat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS di Kampung Sungai Baru perlu meninggalkan kediaman masing-masing disebabkan pemaju sudah mengambil alih tanah berkenaan. Terletak berhampiran Kampung Baru di Kuala Lumpur, kawasan yang mempunyai pemandangan menara berkembar Petronas dan berhampiran dengan Jambatan Saloma. Ia mempunyai sebanyak 264 unit kediaman flat di keseluruhan 8 blok bangunan di atas tanah berkeluasan 3.5 ekar. Hashim Muhammad Saleh, 61 tahun, pemilik kediaman di flat tersebut mengakui walaupun menerima tekanan, beliau akan berjuang habis-habisan bagi mendapat pampasan setimpal sebelum menyerah kalah. Kampung Baru adalah perkampungan tertua yang majoritinya orang Melayu. Tapi betul lah dia anak tirikan lah. Memang tak ada siapa kan orang-orang besar yang betul-betul datang duduk untuk support kami kan penduduk sini kan. Sebenarnya kita tak jadi masalah untuk siapa yang sign tu kan. Yang sign tu part dia kan. Rumah dia. Itu hal dia. Tapi saya kan, hak saya tidak, sebenarnya awal-awal tidak tak nak jual, tak nak terima ni, tapi terpaksa kerana dia kata dah majoriti 70%. Dia kata awak nak tak nak awak kena ambil. So tapi bila kita terangkan dekat masa hearing tu kan, kita cakap pemaju nak harta kita, tapi saya tak nak jual, tapi dia suruh kita ikut harga dia. Apa jadi? Kita mempertahankan, tapi kita minoriti sekarang. Hashim dan isteri mempunyai 2 unit rumah flat di kawasan itu, masing-masing di Blok E dan N, manakala rumah yang didiaminya sekarang terletak di Blok C. Peniaga kecil-kecilan di kawasan ibu kota itu enggan mengalah untuk mendapatkan pampasan lebih tinggi daripada RM250,000 yang diberikan. Ini kerana menurutnya tiada kediaman yang mampu dibeli dengan nilai itu di sekitar Kuala Lumpur. Kebanyakan penduduk membantah kerana nilai diberikan terlalu rendah, 3 kali ganda di bawah penilaian swasta yang mereka lantik. Mahizan Yop, 57 tahun, adalah antara kumpulan penduduk flat yang menolak cadangan pemaju dan memilih untuk menggunakan saluran undang-undang selepas pampasan yang diterimanya sekitar RM204,000 sahaja. Pesara kaki tangan swasta itu menetap di flat berkenaan sejak 30 tahun lalu bersama suaminya yang mewarisi unit itu daripada bapanya. So kami ni sekarang ni bertahan sebab fikir ada undang-undang. Tapi kalau semua undang-undang tak memihak kepada kami, macam mana kami nak buat? Kau fikirlah, umur kami dah, saya laki bini dah 50-an. You dah expect kami akan ambil loan. Sekarang ni saya dah value, dah cari rumah area sini. Tak ada, paling murah tu legasi RM300,000. Itu pun tak boleh. You jangan expect rumah RM300,000 tak ada kos ni, tak ada kos ni, tak ada kos ni, betul tak? Mesti ada tambahan. Acik dah tak kerja. Jadi kat rumah ni cuma agakkan batu mal. Ini rumah usaha juga arwah mak. Duduk sini dah 54 ke. Duduk Kampung Baru. Dia tahun 54? Tak, dah 54 tahun. Oh, dah 54 tahun. 54. Daripada rumah Singgan pindah sini, duduk sini dah 54. Lepas tu yang sedih tu pasal ni mak pesaka. Nak dapatkan rumah ni, mak arwah mak basuh kain rumah orang RM30 sebulan. Punya nak cari rumah untuk nak duduk. Pemaju pun nak bagi rumah hari tu buat hearing kan.
kakak ada pergi buat hearing. Pemaju diorang tanya, okey kita boleh pindah Kerinci. Tak apa, boleh pindah Kerinci. Tapi nak dengan syarat. Nak buat apa? Kita nak angkat sumpah. Mengatakan memang betul. Kalau kita tak ada apa-apa bukti, kalau misalnya apa-apa terjadi, kita buta-buta je. Duduk bawah jambatan. Pasal apa kita agree bukti dia tak ada hitam putih, dia tak bagi. Selain itu, Roziah Yusof, seorang warga emas, merasakan dirinya tertindas kerana tidak mempunyai tempat tinggal sekiranya berpindah. Nilaian yang dijalankan penilai swasta menganggarkan penduduk boleh mendapat sekitar 1,500 kaki persegi antara anggaran RM600,000 bagi satu unit flat. Selain blok kediaman flat, kawasan yang mempunyai baki pajakan sekitar 57 tahun itu turut merangkumi kira-kira 98 unit rumah teres lagi di atas tanah berkeluasan 5.5 ekar. Isu pengambilan tanah kawasan itu bermula sejak 2016 apabila syarikat pemaju Ritzy Grove Sdn Bhd dan anak syarikat Suez Capital Sdn Bhd ketika itu membuat tawaran untuk membangunkan kawasan itu melalui kaedah usaha sama JV kepada penduduk. Sejak tempoh itu hingga 2020 difahamkan pemaju sudah berjaya mendapat persetujuan daripada 226 pemilik unit flat dan 27 pemilik kediaman rumah teres di kawasan itu. Namun begitu, dianggarkan terdapat baki kira-kira 38 unit flat dan 71 pemilik teres yang enggan menerima perjanjian itu disebabkan pemaju gagal menyediakan hitam putih untuk mengesahkan perkara tersebut.